Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Kedah versus Selangor dalam saingan Liga Super, yang mana perlawanan ni adalah perlawanan yang penting untuk kedua-dua pasukan dalam merebut slot ke ACL 2 ataupun ke Asia. Jadi dengan kemenangan Selangor 1-0, hasil jaringan dari Aaron De Valle pada perlawanan semalam telah melayakkan Selangor ke peringkat Asia atau ACL 2 yang diubah nama dan juga diubah format pada season hadapan. Tahniah untuk Selangor selepas menamatkan 7 tahun penantian untuk layak ke Asia, akhirnya mereka berjaya. So itu adalah satu orang kata apa, pencapaian dan juga satu perkara yang boleh untuk fan-fan Selangor happy lah hari ini. Semalam ada yang teriak dan sebagainya, dan akhirnya mereka terbalas sokongan-sokongan yang mereka berikan kepada Selangor. So tahniah sekali lagi saya ucapkan, dan tahniah juga untuk Kedah selepas menunjukkan satu performance yang bagus, intensity game yang baik, kompetitif antara kedua-dua pasukan. Memang best lah tengok semalam. Cumanya Kedah tak ada rezeki daripada segi untuk menyudahkan jaringan dan juga untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada. Kedah gagal untuk buat benda demikian. Jadi bila tak dapat nak skor gol, maka tak boleh nak bawa 3 mata lah. So tahniah juga untuk Kedah sebab season ni adalah season pertama bersama dengan Coach Nafuzi dan juga pengurusan yang baru. Walaupun ada masalah demi masalah, tetapi Kedah masih lagi boleh berada di dalam satu, orang kata apa, liga dan juga memberikan aksi yang kompetitif dalam saingan liga untuk berada dalam top 3. Itu adalah satu pencapaian yang baik. Jika kita nak masuk dengan lebih detail, memang masalah dari squad depth dan sebagainya, memang kita orang kata apa, patut berbanggalah dengan pencapaian yang Kedah bawa pada season ni. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Yang mana untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah lah. Walaupun Kedah kalah, saya still lagi nak mula dengan pasukan Kedah. Okey, untuk pasukan Kedah, perkara yang positif sebenarnya, apa yang boleh saya katakan pada perlawanan ni, Kedah turun dengan satu perubahan berbanding game-game yang sebelumnya, iaitu Kedah turun dengan gandingan Moses dan juga Amirul Hisham yang bermain sebagai double pivot di bahagian tengah. Walaupun ada beberapa kali corak permainan Kedah menurunkan Moses dan Amirul Hisham di tengah, tetapi this is the game yang boleh saya katakan the best combination ditunjukkan oleh Amirul Hisham dan juga Moses Atede dalam pergerakan di bahagian tengah. Kalau kita lihat Amirul Hisham, dia more to deeper ataupun more to lebih kepada defensive midfielder, dan dia dalam masa yang sama dia membebaskan untuk Moses Atede bergerak lebih banyak di kawasan tengah untuk melakukan pressing, untuk melakukan dirty work dan juga menghalang gerakan daripada pemain-pemain tengah Selangor dari melakukan ball progression di kawasan tengah. Jadi kita boleh nampaklah dengan corak sedemikian memang sangat efektif, dan kedua-dua player ni sebenarnya membantu bukan sahaja daripada bertahan, tetapi kedua-dua player ni mempunyai corak permainan yang berbeza dan juga memberi influence yang berbeza ketika fasa menyerang. Yang mana kalau kita lihat kepada penggunaan dari Moses Atede adalah lebih kepada untuk bertindak sebagai deep lying playmaker sewaktu menyerang, yang bermaksud bila dia dapat bola, dia banyak melakukan hantaran-hantaran dari bahagian bawah ke atas dengan long ball, dengan penetration passing yang bagus untuk mencari bahagian winger pasukan Kedah lah dengan hantaran-hantaran yang bagus. Kita boleh nampak Moses bila dia buat pressing, bila dia dapatkan balik bola, dia recover balik, dia boleh buat passing yang lebih true ataupun lebih laju ke hadapan untuk penetrate ruang ataupun space yang ada yang ditinggalkan oleh bahagian pertahanan pasukan Selangor lah. Beberapa kali long ball dia mencari Ifidayo, mencari Partiban, berjaya untuk menyebabkan counter attack dan juga serangan Kedah tu lebih efisien untuk berhampiran dengan D-box pasukan lawan. So itu yang diguna pakai oleh Moses. Manakala untuk Amirul Hisham, dia lebih banyak bertindak untuk memberi support dengan naik lebih ke atas untuk cover up central and half space untuk membentuk combination play dengan short pass dan sebagainya. Dan hasilnya kita boleh nampak ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Kedah di kawasan kanan.
Ivan di kawasan tengah, membolehkan Kedah melakukan penetration dan masuk ke dalam di box untuk melakukan percubaan. Hatta Amirul Hisham pun ada satu percubaan yang sangat menarik dari luar kotak penalti, tapi berjaya ditepis oleh Sam Somerville lah pada perlawanan ni. So kedua-dua player ni berjaya untuk menyeimbangkan bahagian tengah pasukan Kedah pada perlawanan semalam in term of defensive dan juga attacking. Memang saya boleh katakan Amirul Hisham sebenarnya deserve credit season ni, sebab setiap kali beliau diturunkan, beliau memberikan satu pencapaian yang terbaik lah, satu performance yang baik. Dan untuk season ni memang Amirul Hisham one of the best player lokal yang ada dalam saingan Liga Super, dan dia berjaya untuk rebuild balik dia punya confidence di bawah kendialan Coach Nafuzi Zain. So benda tu bagus untuk Amirul Hisham, sebab season ni memang setiap kali dia main dia super, dia bagus. Memang itu saya tak nafikan. Dan di bahagian tengah juga kita boleh nampak untuk game ni Ott yang bertindak sebagai attacking midfielder berjaya untuk involve dengan beberapa gerakan yang menarik lah di bahagian tengah. Dan yang paling penting, Ott sebenarnya diguna pakai untuk lebih kepada supporting play ataupun drift to half space untuk membantu pertiban yang lebih kepada direct play untuk exploit kawasan Selangor di bahagian kanan lah ataupun di bahagian kiri Kedah. Dan kita boleh nampak yang Ott pun acap kali melakukan gerakan-gerakan yang bagus dan ada a few chances ataupun beberapa peluang yang boleh disudahkan. Tetapi sayanglah Ott punya percubaan gagal disudahkan dengan baik dan juga tak mampu untuk menembusi gawang pasukan Selangor. Cumanya in term of fitness dan sebagainya, kita boleh nampak yang Ott waktu first half pun dah cepat penat dan sebagainya. Tetapi bila masuk second half, kita boleh nampak midfield Kedah waktu tu dah mula untuk stabil dan mula untuk lebih baik. Tetapi ada perubahan, iaitu Moses dikeluarkan dan membawa masuk Amir Bek, yang mana kemasukan Amir Bek ni untuk lebih offensive gameplay lah, bermaksud untuk membantu lebih kepada bahagian serangan pasukan Kedah ketika menyerang. Dan Amirul Hisham stay dekat belakang lah sebagai pivot alone ataupun alone pivot lah, single pivot, untuk memastikan yang dia boleh protect lagi back four pasukan Kedah. Jadi kemasukan Amir Bek pun sebenarnya lebih positif. Sebab apa? Sebab dia boleh memasukkan dan juga boleh membiarkan Hidalgo untuk drift more to half space, menjadi inverted, dan juga memberikan ruang yang banyak untuk Wan Amir Rafiq buat overlap di bahagian kanan. Jadi overall dekat midfield Kedah pada perlawanan ni, sebenarnya mereka boleh absorb, mereka boleh create game, mereka boleh pressing dan mereka boleh melakukan sesuatu in term of transition. Tetapi sayang apabila mereka masuk kepada final third, mereka gagal untuk create sesuatu yang lebih kreatif lah untuk mencari Ifidayu. Tetapi itu bukan masalah kepada midfield, sebenarnya lebih kepada masalah kepada striker yang akan saya ceritakan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni adalah dengan kecemerlangan yang ditunjukkan oleh Kalamullah Al-Hafiz, yang mana untuk season ni kalau siapa fan Kedah dia tahulah betapa banyaknya kritikan diberikan kepada Kalamullah Al-Hafiz, yang mana ada yang bandingkan dia dengan Ifwat adalah lebih baik dan sebagainya. Tetapi untuk game ni Kalamullah Al-Hafiz menunjukkan performance yang baik. Bukan game ni saja, beberapa game yang sebelum ni di bawah kendalian Coach Nafuzi yang latest lah, memang Kalamullah dah gain balik dia punya confidence, dapatkan balik dia punya keyakinan diri, dan kita boleh nampak yang dia memang perform habis kau-kau lah. Dan untuk game ni dia memang menafikan beberapa percubaan daripada pasukan Selangor lah, sama ada daripada Aaron Deville, daripada Orozco dan sebagainya. Jadi untuk game ni kita perlu untuk memberikan kredit kepada beliau dalam menyelamatkan gawang gol pasukan Kedah dari dibolosi. Dan untuk back four pasukan Kedah, back four gandingan Boyan Siga dan juga Lokman Hakim, kedua-dua player ni sebenarnya bagus. Lokman Hakim muda lagi, so mereka sentiasa build-up daripada bahagian bawah dengan penggunaan Boyan Siga, Lokman Hakim dan juga Ivan daripada Kalamullah. Yang mana bagi saya, memang kalau dalam padang ada fan, saya tengok kat stadium ada fan kata bagilah long ball dan sebagainya. Tetapi tak boleh nak long ball terus, sebab kita ada masalah di bahagian hadapan, iaitu Ifidayo. Jadi kebanyakannya build up memang berpaksikan kepada bahagian bawah, dan perkara ni positif sebab Boyan Siga dan Lokman Hakim mereka saling berkomunikasi dengan baik. Even adalah a few mistake yang mereka lakukan yang boleh lead to the goal, tetapi overall
mereka berjaya melakukan build up tu dengan baik, dan recovery antara Lokman Hakim dan juga Boyan Siga untuk game ni memang sangat solid. Mereka berdua bermain dengan sangat baik lah, boleh saya katakan sebagai centre back. And selain daripada gol daripada Aaron Devale tu, overall 90 minutes kedua-dua player ni mampu untuk bertahan dengan baik, sekat pergerakan attacking daripada Richmond Bokai di second half, Aaron dan sebagainya, untuk memastikan yang limitation kepada serangan pasukan Selangor berjaya dipatahkan dengan baik lah. Dan untuk Wan Amir Rafiq, seriously, game ni Wan Amir Rafiq is a good player, is a great player. Dan game corak permainan Kedah daripada satu game ke satu game, Wan Amir Rafiq adalah player yang sangat consistently perform sebagai right back. Serius, daripada segi offensive gameplay, yang mana dia banyak naik untuk buat overlap bagi supporting play. Dia memberi backup kepada Hidalgo, dan crossing dia pun ada yang on point. Cumanya boleh dikatakan bila terlalu banyak crossing, Ifedayo cannot get ataupun cannot attack the post lah. Dia tak boleh nak attack the ball. Dia lebih kepada menunggu bola nak sampai kat dia. Itu typical type Ifedayo. Dia bukannya nak pi challenge ball dan sebagainya, tetapi dia lebih suka hantaran-hantaran dilakukan tepat kepada kaki dia. So susah lah macam tu kan. So memang orang akan petikai, awak Afiq crossing tapi tak impactful pun. Tapi sebenarnya crossing yang dilakukan oleh Afiq, sekiranya kita ada striker backup yang lebih better, kemungkinan Afiq dah boleh jadi top assister lah untuk pasukan Kedah. Tetapi apa-apa pun, Afiq punya overlap work rate dia tinggi, dia punya combination bersama dengan Hidalgo super man. Dia banyak bantu bahagian attacking dengan sangat baik. Dan yang paling penting untuk game ni, Wan Amir Rafiq sebenarnya bertindak dengan baik untuk menghalang pergerakan dan juga membataskan pergerakan daripada winger pasukan Selangor, iaitu Mukaidi Ajmal di first half, dan juga di second half adalah Faisal Halim. Bagaimana dia berjaya untuk recovery, bagaimana dia berjaya untuk cut the ball, bagaimana dia berjaya untuk challenge, dia berjaya untuk tunggu dalam 1v1 punya situation. So daripada segi defensive duty pun, Wan Amir Rafiq is the best player dia buat. So bagi saya, Wan Amir Rafiq deserve some credit jugalah untuk pasukan Kedah. Dan untuk Arif Farhan, game ni in term of dia buat overlap dan sebagainya, dia tak buat, sebab kita tahu typical pasukan Kedah adalah more to inverted, yang mana inverted fullback dia masuk kepada half space untuk bentuk dan berpivot lah bersama dengan Amir Hisham. Jadi kita boleh nampak Arif Farhan pun consistently bagus. Okey, yang tu kita tak payah cakap banyak, kita pergi kepada attacking. Untuk attacking wise, sebenarnya front three Kedah, Hidalgo, Ifedayo dan juga Partiban, yang mana boleh saya katakan Partiban untuk game ni waktu first half dia diguna pakai dengan sangat baik, sebab pasukan Selangor dia banyak terekspos ataupun terdedah di bahagian kanan. Jadi bahagian kiri Kedah ada something yang bagus untuk exploit secara direct. Jadi Partiban is a direct player, jadi banyak hantaran-hantaran jauh daripada bahagian bawah berjaya untuk diguna pakai untuk mencari Partiban, yang mana bola diletakkan di ruang kosong, Partiban lari vum dan suksak masuk. Tetapi apa yang perlu Partiban perbaiki sebenarnya adalah apabila dia masuk ke kawasan final third, dia punya decision di kawasan final third untuk dia buat passing, crossing ataupun finishing, this is something yang dia kena perbaiki in term of creativity dan juga decision making untuk dia release the ball dengan lebih awal dan sebagainya. Sayang, sebab dia dah boleh exploit kedudukan di bahagian kiri tersebut dengan ruang-ruang kosong yang diberikan oleh pertahanan Selangor. Tetapi dia apabila outcome dia, final pass dia itu adalah sesuatu yang perlu diperbaiki daripada segi decision wise. Jadi benda tu Partiban boleh improve lah. Tapi season ni boleh dikatakan first half dia attack bagus, dan di second half dia ditukarkan dengan Mukairi, ditukarkan dengan Fayyad Zulkifli. Tetapi berbeza, Fayyad Zulkifli dia adalah pemain winger yang stay out wide sangat. Dia stay dekat wide area, terlalu jauh dekat touchline. Dia hold the touchline, dia tunggu bola sampai dia akan masuk. Memang efficient, dia beberapa kali boleh beat masuk. Tetapi orang kata apa, ending output dia tak ada kan, yang mana dia banyak passing tapi tak ada output untuk player lain challenge dan juga dapatkan bola untuk receive the ball untuk score the goal. Tapi overall Fayyad pun bagi saya positif game ni, sebab dia walaupun bertubuh kecil, dia boleh beat Quentin Cheng, boleh beat Haris Haikal di second half dan sebagainya. So benda tu positif lah. Tetapi untuk striker, kita punya target man iaitu Ifedayo. Untuk Ifedayo is something yang sebenarnya bagi saya dia adalah sesuatu yang merugikan bagi pasukan Kedah. Obviously ada something yang bagus tentang dia, iaitu daripada segi hold up play untuk dia control the ball dan juga buka ruang. Tetapi daripada segi dia punya sebagai target man as a striker, untuk game ni dia agak mengecewakan. Kita boleh nampak Kedah cuba untuk main through passing long ball kepada dia. Dia punya first touch is
sangat-sangat teruk and first touch dia agak teruk, lepas tu dia punya kawalan bola teruk, one on one punya situation teruk, dia punya positioning selalu out of a number 9, so dia banyak lebih kepada drop lebih deeper, dia punya off ball movement kurang untuk receive the ball, dia nak bola sampai kat dia, kat mana dia duduk dia nak kat situ, so agak kurang lah. And then dia ada satu chance yang sepatutnya dia boleh finish, execute tu minit ke-8 tu, tapi dia tak buat benda tu, so a bit disappointed lah, kecewa sikit dengan Fidayu, one of the best player yang pernah ada dalam Liga Super, tapi dia main macam tu, it's a bit kecewa. Dan untuk kanan, Hidalgo is a very good player, saya boleh katakan dia banyak involved daripada segi wide area, half space and central, so memang dia efficient, dia main gila, tapi penetrative, striker kita tak bagi banyak ruang untuk Kedah exploit. Jadi overall Kedah main okey, ada peluang, tapi striker kurang function, jadi percubaan yang ada gagal disudahkan, Kedah kalah. Tapi saya tetap bangga sebab this is a first season untuk Nafuzi, so pujian harus diberikan dengan segala masalah dalaman dan juga squad depth dan sebagainya. Kedah did a good things, jadi season depan buat balik, kekalkan player-players yang bagus and tukar hanya 2-3 player saja, dan we will be good lah. And lagi satu, tambah financial, lagi satu untuk fan, teruskanlah bagi sokongan macam tu kat stadium. Bila bagi sokongan macam tu kat stadium, 20,000 satu game, income dekat kelab masuk, takkan nak tunggu game hot macam semalam baru nak pergi stadium, tak boleh lah. Bila pasukan tak ada duit, kita mau apa tak ada duit nak bayar, padahal kita punya fan tak mau bagi support nak untuk kelab buat kunjungan, macam mana nak bagi duit tu ya? So benda tu bagus lah, kekalkan 20,000. Okey, kita masuk untuk Selangor. Sekali lagi saya ucapkan tahniah untuk Selangor sebab layak ke Asia selepas 7 tahun penantian yang lama. Tapi tu lah, Tan Chee Ho dengan Roma Makote agak bekas SIS Kedah juga bawa. So golak lah dekat Asia sebab ada China, ada dan sebagainya untuk musim depan. So dari segi gameplay, sebenarnya waktu first half boleh dikatakan Selangor a bit lambat untuk settle down. Tapi after that, kita boleh nampak the quality players yang ada daripada bahagian tengah. Bagaimana Alex membantu daripada segi defensive duty, Nur Awabdeh dia keluar daripada pressure dan juga cuba untuk memberi ancaman kepada bahagian tengah Kedah. Orozco, the best playmaker signing untuk pasukan Selangor, saya boleh katakan dia punya influence kepada bahagian serangan is a good player, memang bagus. Kaki kiri dia sangat bahaya, dia punya kaki kanan pun not bad, dia punya create chance bagus, dia punya vision bagus kan. Tapi yang paling penting bahagian tengah bagus lah. Tetapi yang paling saya nak puji yang pertama Sam Somovai is a really good goalkeeper. Performance dia sangat bagus. Nak banding dengan game ni, goalkeeper Kalamullah dengan Sam, dua-dua keeper perform, dua-dua keeper berpengalaman. Jadi dua-dua keeper memang memainkan peranan yang penting lah untuk game ni. Sam memang deserve man of the match bagi saya untuk pasukan Selangor. Cumanya apa persamaan Sam dengan Kalamullah? Dua-dua tak ada ball distribution dan juga footwork yang bagus. Bila kena pressing, dua-dua bagi bola melalui. Itu sebab dia suka untuk fight dengan Shihan dekat international. Yang tu je lah, beza dah kan. So, tapi Sam bagus. Shot stopper kedua-dua player ni bagus. Sam deserve credit. And berapa penyelamatan dia selamat saya tak tahu. Tapi is a good player, is a great goalkeeper. Untuk back four, apa yang bagusnya adalah tentang Safwan Baharudin, Syarul Nazim. Semua set pieces yang Kedah dapat in term of free kick and corner kick, area duel, Safwan Baharudin kita ambil semua, tak ada masalah. Safwan Baharudin blocking shot, interception, area duel menang, tak ada masalah. Kedah nak main crossing memang tak lepas. Syarul Nazim memang bagus pressing, bantu Fazli Mazlan bertahan dan sebagainya di bahagian kiri pasukan Selangor, and yang mana Kedah banyak exploit dengan Afiq, Amirul Afiq dan juga Hidalgo. So bagus Syarul Nazim. Quentin Cheng, yang ni saya nak mention. Quentin Cheng waktu first half ada a few gerakan overlap yang dia buat. Kita kena faham, Tan Chee Ho dia suka membebaskan dia punya right back untuk overload dan juga buat supporting play serta overlap di bahagian kanan, influence di bahagian wide area. Dia punya crossing pada minit 8 ke 15 yang Orozco peluang yang Aaron Devel hold up, lepas tu dia passing kat Orozco. Itu adalah a few chance yang Quentin Cheng dapat daripada segi overlap. Tetapi the turning point, the combination between Faisal Halim dengan Quentin Cheng is not a bit good, and dia tak berapa nak efficient. Sebab Faisal Halim dia more to central, more to half space, dia more to nak dekat dengan striker. Begitu juga dengan Mukari Ajmal, sebab dia lebih pada wide playmaker. Depa tak reti nak, bukan tak reti, depa bukannya typical player yang
more to drift to half space dan juga buat larian di belakang pertahanan. So Quinten Cheng dia tak dapat support yang banyak. Tetapi the turning point is when Tan Cheng Ho bawa keluar Mukeri Ajmal dan dia bawa masuk Brandon Gunn. This is the turning point. Sebab the combination between Quinten Cheng dan juga Brandon Gunn is a perfect. Sebab apa? Sebab bila Brandon Gunn diletakkan di bahagian right wing, apa yang ada kelebihan ataupun ability yang ada pada Brandon Gunn is dia punya cover up dan dia punya defensif. Yang mana bila Quinten Cheng naik atas, Brandon Gunn dia akan stay dekat bawah untuk protect orang ataupun untuk buat track back dan bantu Quinten Cheng untuk bertahan. Dan dalam masa yang sama, Brandon Gunn dia tak memfokuskan untuk exploit wide area, tetapi Brandon Gunn dia stay in the half space and between the gap antara Quinten dengan Brandon, dia tak terlalu jauh. Dia adalah di situasi yang agak dekat yang membolehkan Quinten membentuk combination play yang baik antara dia dengan Brandon. Jadi kita boleh nampak bagaimana kemasukan Brandon Gunn membolehkan Quinten buat larian yang banyak di bahagian wide area, dan dalam masa yang sama boleh membebaskan Brandon untuk exploit wide area dan juga membuat larian di belakang pertahanan untuk di half space. Jadi mereka berdua saling bertukar posisi. Untuk Quinten cover wide area, Brandon half space. Brandon cover wide area, Quinten dia akan stay deeper sikit ataupun more to di belakang Brandon. So benda tu yang memberikan kelebihan kepada kedua-dua player ni. Dan hasilnya Brandon boleh score. Brandon boleh buat satu hantaran kepada Aaron DeValley untuk score. So that is a good thing. So memang the perfect combination lah bagi saya antara Brandon dan juga Quinten Cheng. Tetapi itulah Alex keluar, Brandon move balik to midfield lah. Dia tak boleh main kat right wing balik sebab tactical. Aaron main kanan, Quinten Cheng jadi limited balik dalam fasa attacking. So benda tu agak kita tak boleh nak tengok the full potential of Quinten waktu menyerang, disebabkan dia tak ada partner yang bagus di bahagian winger. Untuk game ni Mukeri, Faisal Salim memang hilang. Saya serius cakap, Faisal Salim memang hilang 1v1 dan sebagainya. Dia dapat bola mudah dipatahkan dan sebagainya, tapi first touch dia lawa. Untuk Aaron DeValley, walaupun overall game dia tak memberi impact yang positif, tetapi akhirnya dia score the goal. Ada a few chance dia boleh score, tapi akhirnya dia score the goal, dia wira lah. Tapi Richmond Mukeri macam biasa tak dapat apa lah. Tapi the greatest compliment saya bagi adalah kepada defense dengan Sam Semovai. Dia really deserve kredit untuk Selangor kat Asia. Syarul Nazim, Safwan, Quinten, Fazli, Sam, Alex deserve. Dan yang paling penting, semua player Selangor deserve kredit sebab berjaya layak kat Asia. So that's it, ulasan saya panjang sikit. Assalamualaikum.